أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Terengganu membina tamadun Nusantara di pentas Marcapada sejak abad ke-14. Negeri ini mempunyai peradaban dan tokoh pejuang bangsa. Jalur Sutera membuka gerbang penyebaran agama Islam di tanah air. Buktinya, penemuan batu bersurat Terengganu di Sungai Tersat Kuala Berang membuka bingkisan sejarah. Tulisan Jawi terawal dalam dunia pesuratan Melayu antara tinta sufi keagungan Islam. Batu ini dianggarkan telah berusia lebih 700 tahun, bertarikh 4 Rejab tahun 702 Hijri, bersamaan 22 Februari 1303 Masihi. Mempunyai 4 halaman yang diukir dalam aksara tulisan Jawi, tertera bahasa Sanskrit dan Melayu kuno pada batu dolomit hitam. Sebagai warkah undang-undang seorang raja kepada rakyatnya, ia tersingkap 10 undang-undang berserta denda bagi mengelak kemungkaran dan maksiat bermaharajalela. Jadi asuhan rakyat agar berpekerti mulia. Di sinilah kisah tokoh pejuang Tok Kupaloh bermula. Beliau mahir dalam seni ketukangan dan rumahnya masih teguh berdiri walau berusia lebih 100 tahun. Seni binanya tak lekang di peredaran zaman. Rumah tradisional berbumbung 3 lapis dari tanah liat menunjukkan ketinggian ilmu ketukangan seni bina masyarakat Melayu Terengganu. Rumah ini sangat unik kerana struktur rumah bujang bertiang 16 berselasar tanpa mempunyai unit dapur pada asalnya. Pembinaan rumah Tok Kupaloh memberi gambaran tubuh manusia yang mempunyai panca indera seperti kepala, badan dan bahagian kaki. Ia tersingkap falsafah mengenai cara hidup Islam yang melibatkan kelahiran, kehidupan dan kematian. Sejak 1 abad peninggalan Tok Kupaloh dalam memartabatkan tanah air, kini cucu dan cicit menjadi tonggak utama legasinya. Mereka berkumpul untuk mendapatkan artifak sejarah Tok Kupaloh untuk dijadikan sebagai tatapan dan pembakar semangat anak merdeka. Usaha murni yang ditunjulkan oleh waris Tok Kupaloh menunjukkan kesungguhan mereka dalam melestarikan khazanah negara agar tidak terkubur. Mereka kini penyambung warisan ulung tinggalan nenek moyang yang sudah berjuang untuk kemakmuran anak watan. Banyak pengajaran yang diperolehi daripada kisah Tok Kupaloh berkaitan dengan akidah, tauhid dan semangat juang bagi membela tanah air dari cengkaman penjajah Inggeris. Tok Kupaloh atau nama sebenarnya Syed Abdul Rahman bin Muhammad bin Zainal Abidin Al-Aidrus merupakan salah seorang dari ulama Terengganu yang tersohor. Beliau pernah dilantik sebagai penasihat kepada Sultan Zainal Abidin ketiga dan sebagai ahli majlis mesyuarat kerajaan. Beliau berketurunan dari keluarga Al-Aidrus yang berasal dari negeri Hadramaut, Yaman.
Beliau merupakan generasi yang ke-36 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok Kupaloh merupakan seorang ahli sufi yang bertarekat Ba'alawi pada asasnya dan juga mengamalkan tarekat Naqsyabandiyah yang banyak diamal di Terengganu di zaman beliau. Kalau kita melihat kepada kepribadian beliau, keturunan beliau itu adalah daripada kalangan mereka, dari keturunan ulama, dari keturunan orang yang baik-baik. Dan kita melihat keupayaan Tok Kupaloh sehingga Sultan Zainal Abidin ketiga menghadiahkan satu kawasan yang agak luas di luar daripada Kuala Terengganu yang disebut sebagai kawasan Paloh, dan selepas itu beliau dikenali sebagai Tok Kupaloh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا Syahadat Tok Kupaloh terus diamalkan hingga ke hari ini. Artinya aku ketahui Syahadat Tokku ini sebenarnya disusun oleh ayandanya, Tokku Tuan Besar. Ia adalah penjelasan ringkas mengenai dua kalimah syahadat. Amalan ini dapat menyuci diri sebagai azimat tak kala mempersiapkan diri untuk berjuang ke jalan Allah demi tanah air tercinta. Sesuatu yang disifatkan atau dirasakan oleh penduduk kerana berlakunya ketidakadilan dalam pentadbiran atau kerana penerobosan kuasa asing yang melibatkan lahirnya rasa tidak puas hati dan mencetuskan semangat dan perlu bertindak melakukan perjuangan. Saya bahagikan kepada dua pendekatan. Yang pertama saya sebut sebagai muwajjah bisilmi atau berhadapan dengan cara diplomasi. Dan yang kedua adalah dengan cara muwajjah bil quwwah atau dengan cara kekuatan. Ini yang disebut oleh Tok Kupaloh, dan inilah yang dipraktikkan oleh beliau dan kemudiannya mengalir kepada pelajarnya yang terkemudian seperti Haji Abdul Rahman Limbong dan beberapa yang lain. Angkat tanah air kita daripada dijajah oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Maka kita sebagai umat Islam wajib mempertahankan sehinggalah sampai kepada titisan darah yang terakhir. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Muzium Negeri Terengganu yang terletak di kawasan seluas 27 hektar di Kampung Bukit Lusung Paloh mengabadikan khazanah perjuangan ulama tersohor. Batu tanda seperti batu bersurat yang dipercayai milik Tok Kupaloh suatu ketika dahulu digunakan sebagai sekatan bagi mengelak ancaman manusia atau haiwan. Ia disimpan di galeri warisan. Adalah menjadi peranan museum, khususnya Museum Terengganu, untuk kita mencari, mengumpul dan sebagainya bahan-bahan yang berkait peninggalan sejarah dan budaya negeri bagi tujuan untuk tatapan generasi masa depan. Jasa ulama Nusantara kita sangatlah besar sekali. Kesufian kitab karya para ulama telah mengangkat martabat agama Islam. Melalui tinta, mereka berdakwah tanpa rasa jemu. Seni had dan tulisan tangan Tok Kupaloh dikatakan sangat cantik.
beliau telah menghasilkan banyak manuskrip dan kitab sebagai panduan. Kitab Maghrij Al-Lafan adalah satu-satunya kitab yang dikesan sebagai warisan peninggalan Tok Kupaloh. Kitab yang dikarang ini jadi rujukan para agamawan. Kini naskahnya telah diterjemah dari tulisan Jawi kepada Rumi. Intisarinya mencakupi ilmu tasawuf dan tarikat. Bukit Besar, destinasi ikonik, pernah dipinta pihak British, namun hasrat mereka tidak kesampaian. Dalam konteks negeri Terengganu, pihak British sesungguhnya ingin melengkapkan campur tangan atau penglibatan mereka dalam negeri-negeri Melayu. Terengganu yang juga menolak mengikat perjanjian 1910. 1910, melalui perjanjian itu, Terengganu tidak menerima penasihat British. Hanya menerima pegawai British sebagai konsul sahaja. Tidak ada hak kuasa, tidak ada kuasa dalam pentadbiran Terengganu. Tok Kupaloh juga adalah merupakan pada masa yang sama merupakan penasihat kepada Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Dalam hal ini, Sultan Zainal Abidin yang ketiga dalam apa-apa isu yang berkaitan tentang negerinya, maka Sultan akan merujuk kepada Tok Kupaloh. Jadi dalam hal ini kita melihat Tok Kupaloh mempunyai sumbangan yang besar kepada penggubalan undang-undang tubuh negeri Terengganu pada ketika itu, yang dikenal sebagai Itqanul Muluk bi Ta'dilis Suluk, yang merupakan undang-undang tubuh yang cukup terkenal, yang merupakan suatu undang-undang yang mempertahankan negeri Terengganu daripada dicerobohi dan dijajahi oleh penjajah Inggeris pada ketika itu. Haji Abdul Rahman Limbung, salah seorang anak murid Tok Kupaloh yang turut menabur bakti mempertahankan Pertiwi. Seperti gurunya, Haji Abdul Rahman Limbung, seorang pengamal tarikat Samaniyah yang berdakwah di segenap pelosok negeri Terengganu. Beliau turut menentang penjajahan British. Pembesar Melayu tangkas bersilat. Mereka bukan sahaja diajar ilmu agama, malah ilmu tempur turut dipelajari sebagai persediaan menghadapi petualang bangsa. Beliau juga menyatakan keadaan boleh bertindak perjuangan itu dengan muwajjah bil quwah. Sekiranya diplomasi itu atau dengan keadaan biasa tidak lagi boleh digunakan. Itu yang digunakan oleh seruan itu jugalah yang telah diberikan satu suntikan semangat kepada pejuang Pahang. Tok Bahman, Tok Gajah dan Mak Kilau terpaksa mengundur diri dan dipercayai dalam proses ini mereka bergerak menuju ke Terengganu. Dan apabila sampai di Terengganu, Tok Gajah, Tok Bahman dan Mak Kilau dipercayai telah bertemu dengan Tok Kupaloh. Mungkin bagi tujuan untuk mendapat nasihat dan sebagainya. Apakah yang perlu dibuat terhadap hasakan pihak British ini? Bermunajat kepada Allah dapat melahirkan rasa tawaduk. Itulah yang diajar kepada pahlawan dari negeri Pahang yang bertandang. Kalimat syahadat sebagai ikrar bersumpah agar mereka tidak gentar melawan musuh. Bermula daripada hati yang bersih inilah barulah kita boleh mencapai kepada martabat yang tinggi, iaitu sebagai seorang hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah antara khulasah ataupun kita kata kesimpulan yang ingin digarapkan oleh Tok Kupaloh, iaitu untuk membawa masyarakatnya supaya dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah antara kita kata kesimpulan, iaitu Ma'arijul Lahfan, iaitu suatu
tangga ataupun tingkatan yang akan dilalui oleh orang-orang yang dahagakan ilmu untuk mencapai kepada darjat yang tinggi. Penjajah British ketika itu, Sir Hugh Clifford, menghendaki pahlawan Melayu dari Pahang diburu dan dibunuh. Pada tahun 1895, Residen British ke Kuala Terengganu untuk mencari dan menangkap mereka kerana dianggap sebagai pemberontak. Angkatan tentera pihak British seramai 252 orang dikerah termasuk membeli rahsia dengan sogokan bagi mendapatkan maklumat. Namun mereka tidak berjaya kerana Tok Kupaloh dan Sultan Zainal Abidin III tidak bekerjasama. Datangnya wakil British ke Paloh, maknanya arahan daripada Sultan Zainal Abidin kepada wakil British itulah masa dia nak duduk di Bukit Losong tu. Jadi dia kata, Sultan Zainal Abidin kata, kalau nak duduk di sini kena minta kebenaran kepada Tok Kupaloh. Lepas tu dia pergi dan dia berdialog di situ. Dia kata dia nak duduk sini. Lepas tu Tok Kupaloh jawab dengan tegas lah. Jadi dia kata dia tak benar, ini muslihat kamu. Menurut sumber dari waris Tok Kupaloh, beliau mempunyai karamah yang luar biasa. Assalamualaikum, Tok. Tok, maaf Tok. Saya ingin sudi, Tok. Karamah yang dizahirkan oleh Allah dikurniakan kepada hamba yang bertakwa. Karamah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Tok Kupaloh ni yang diceritakan oleh ayah saya juga semasa masyarakat kampung lah, Kampung Paloh tu mengadakan gotong royong. Disuruh oleh Tok Ku lah, kita nak akad sebuah rumah besar. Jadi sudah pergi tu akad semua tak bergerak rumah tu sebab rumah dulu kan besar-besar. Lepas tu Tok Ku tak kata tak apa. Kita pendini munajat dululah. Tok Ku pun sebenarnya ajak berdoa apa-apa. Mari kita teruskan, insya-Allah lah boleh. Tak apa ni, rumah tu terangkat dan berjalan dan kita ubuhlah tempat yang satu. Jadi itu satu kurniaan juga lah pada dia. Tradisi ziarah ke makam tokoh ulama seperti amalan yang dilakukan oleh waris Tok Kupaloh dapat meningkatkan rasa kecintaan kepada pejuang negara. Orang yang berjasa tetap dikenang meskipun mereka sudah pun meninggal dunia. Bak kata pepatah Melayu, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tok Kupaloh antara ulama pewaris ilmu para nabi yang banyak berjasa. Semasa hayatnya, banyak nasihat yang diberi sebagai mutiara iman kepada penduduk tempatan. Itulah keindahan akidah Islam yang mewarnai kehidupan. Tok Kupaloh, seorang ulama sufi. Beliau wafat ketika umurnya mencecah 100 tahun. Tok Kupaloh dimakamkan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Paloh, kira-kira 10 km dari pusat bandar Kuala Terengganu. Pemergian beliau bukan sahaja dirasai oleh penduduk Kampung Paloh, malah turut dikongsi oleh seluruh penduduk negeri Terengganu. Ketokohan beliau amat sukar dicari ganti. Pada tanggal 7 September 1918 bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1336, Tok Kupaloh telah meninggal dunia. Jadi banyak legasi, kenangan, warisan, pengabdian yang telah ditinggalkan oleh beliau. Dalam usaha beliau mentabakkan dan mendaulatkan Islam di negeri Terengganu. Tok Kupaloh amat rapat dengan istana dan berganding bahulah untuk mendaulatkan Islam di negeri Terengganu Darul Iman. Perjuangan Tok Kupaloh boleh kita simpulkan bahawa
satu perjuangan yang bertitik tolak dari asas iman yang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bertitik tolak daripada semangat luaran yang dihimpun, yang disepakati oleh orang ramai begitu. Warisan agung yang terpahat pada bingkisan sejarah negeri Terengganu telah membentuk tamadun manusia yang berpaksikan Islam. Keamanan dan kemakmurannya dapat dikecapi hingga ke hari ini. Pengkalan Toku Paloh menjadi tugu peringatan. Ia menjadi gerbang perjuangan ulama silam dalam mempertahankan agama, bangsa dan negara. Kita sebenarnya terhutang budi dan perlu mengambil iktibar daripada perjuangan mereka. Usaha yang dibuat oleh pihak museum untuk kita mengenang jasa-jasa tokoh ini, di antaranya ialah pihak museum akan berterusan menjalankan kajian bagi mengumpul segala maklumat yang berkaitan dengan tokoh-tokoh. Itu adalah tugas utama pihak museum. Persatuan telah menjalankan beberapa usaha, termasuklah penerbitan, menjejak makam lama, tokoh-tokoh dan mengadakan kerjasama dalam aspek pemeliharaan. Inilah pusaka bangsa yang ditinggalkan hasil daripada perjuangan Tok Kupaloh yang dapat kita lihat sehingga ke hari ini. Cucu cicit legasi Anbiya, generasi alam baru. Mereka membawa obor Islam agar cahayanya tidak terpadam. Amanah maknanya saya rasalah Tok Kupaloh ni yang patut kita teruskan, bahawa kita kena pegang betul-betul lah dengan ahlu sunnah wal jamaah dan bermazhab Imam Syafi'i. Jadi kita tak boleh lari pada tu. Kita pegang teguh-teguh dari segi amalan, dari segi perbuatan, dari segi kenegaraan, kesemualah menyeluruh. Peradaban Terengganu telah memayungi warisan sejagat menerusi perjuangan tinta sufi. Kitalah yang seharusnya menyemarakkan rasa sayang dan cinta kepada negara agar tidak luntur di arus masa.